Kebebasan ini bukan hanya terhad kepada individu biasa. Bahkan dalam Islam kita melihat orang-orang Islam ni bebas untuk memberikan pandangan, bebas untuk memberikan nasihat, walaupun nasihat yang kita nak beri itu kepada pemimpin. Kalau kita tengok dalam sejarah Islam, ramai je golongan-golongan salafus soleh yang menegur pemimpin. Walaupun kadang-kadang dalam perkara yang kecil, walaupun kadang-kadang dalam perkara yang kita anggap macam biasa-biasa, mereka tetap menegur. Kerana mereka berpegang kepada hadis. Ad-dinun nasihah. Liman ya Rasulullah? Lillahi wa rasulihi wa li'a'immatil muslimina wa ammatuhum. Hadis riwayat Al-Bukhari. Agama itu nasihah. Agama itu nasihat, memberikan nasihat kerana Allah, kerana Rasul, kerana pemimpin-pemimpin orang Islam dan kerana orang masyarakat keseluruhannya. Apa dia? Nasihat kepada pemimpin ialah dengan kita bagi tahu pemimpin bila dia silap. Kita bagi tahu pemimpin bila dia tersalah. Kita memberi teguran kepada pemimpin bila dia tak betul. Kan? Sebab itu dalam hadis Nabi kata apa? Afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Sebaik-baik, dalam hadis riwayat Tirmizi, sebaik-baik jihad ialah berkata benar di sisi sultan, di sisi pemimpin ataupun pemerintah yang zalim. Inilah kebebasan yang diperjuangkan oleh Islam, kebebasan dari sudut fizikal dan juga kebebasan dari sudut pemikiran. Kebebasan dari sudut pemikiran. Sebab itu Abu Bakar masa dia naik jadi khalifah, dia siap sebut, dia kata fa in raaitumuni ala haq fa'inuni wa in raaitumuni ala khata faqawwimuni. Atau kama qal, Abu Bakar mengatakan bila naik dia bagi tahu siap-siap pada rakyat, kalau kamu tengok aku berada di atas kebenaran maka bantulah aku. Bila kamu tengok aku berada di atas kesilapan, betulkan aku. Maka kita tengok dalam sejarah ada saja Umar memberikan ketidaksetujuan pada pendapat Abu Bakar peringkat awal. Bukan kerana Umar nak gaduh dengan Abu Bakar, tapi kerana Umar merasakan ada perkara yang perlu untuk diberitahu, pandangan, sisi pandang dia yang tak sama dengan Abu Bakar. Masalah kita ni, kita terlalu, pemikiran kita kadang-kadang simplistik. Kalau tak A, B. Kalau tak B, A. Kalau tak parti aku, parti lawan. Kalau tak parti lawan, parti aku. Kan? Saya bukan nak cerita sangat pasal politik, tapi sebab dah masuk bab merdeka ni, kena masuklah juga. Kadang-kadang kadang-kadang saya antara orang yang kuat jugalah memberikan komentar terhadap isu semasa. Sampai kan bila saya mengkritik beberapa pandangan-pandangan pimpinan-pimpinan politik, adalah orang-orang bawah yang akan komen, "Ai, laju nampak? Laju je komen." Kan? Kadang-kadang ada yang kata, "Walah, dia ni kalau bab parti ni mesti tulis panjang. Kalau bab parti lain tulis pendek je." Kan? Kadang-kadang saya jawab lu juga kan. Saya tulis untuk dibaca, bukan untuk dikira, kan? Bukan untuk diukur panjang ke pendek, yang penting sampai. Ada benda kita kena tulis panjang, ada benda kena tulis pendek. Tapi masalah kita sebab kita pemikiran begitu tidak, pemikiran sebahagian daripada umat kita ni tak boleh nak bebas lagi daripada kerangka politik kepartian. Saya ahli akademik dan sampai sekarang saya pensyarah universiti. Jadi kita menilai dari sudut hujah. Parti letak tepi dulu. Bila kita tengok ada benda tak betul, kita bagi tahu yang ni yang betul. Parti hang tak apa, hang sokong parti tak apa. Tapi bila mana kita bagi tahu benda ni tak betul, bukan kita lawan parti tu, kita boleh berkawan. Kan? Habis tu ustaz komen satu parti je, yang lain tak nak kritik pun, saya kritik semua. Siapa yang baca page saya? Kan? Mungkin masa saya kritik parti lawan, data dia habis, jadi tak dapat coverage. Kan? Jadi itu yang jadi masalah. Ataupun dia tak nak baca sangat sebab tak ada kaitan dengan dia. Jadi manusia ni tuan-tuan dan puan-puan, dia orang kata apa? Dia hanya nak baca apa yang dia nak baca lah. Kadang-kadang dia terlepas. Jadi kita cuba
gagasan yang baru ni sebenarnya anak-anak muda ni kebanyakannya sepatutnya jangan terlalu ta'assub kepada pemikiran. Kalau dia tak setuju dengan aku, maka dia lawan aku dalam setiap keadaan. Tak semestinya begitu. Kita boleh berbeza dalam beberapa keadaan. Seperti mana kata Al-Imam Syafi'i kepada Yunus As-Sadafi kan, ala yastaqim an nakhtalifa fi mas'alatin wa nakunu ikhwana. Tidakkah boleh walaupun kita berbeza dalam satu masalah, tapi kita menjadi saudara?